Okey, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari ya. Dah pukul 12 dah ni. Okey, so seperti yang saya janjikan, uh, tadi berkenaan dengan saya nak kongsikan dengan anda semua risiko-risiko yang mungkin ada, risiko-risiko yang perlu ambil tahu bila anda beli rumah, bila you all semua, bila korang beli rumah pada usia 40 tahun. Tapi jangan fikir 40 tahun dah tak boleh beli rumah lah kiranya. Umur 50 lagi tak payah beli rumah. Tak, bukan macam tu. Sebenarnya apa yang saya nak kongsikan adalah risiko ataupun benda yang perlu korang semua ambil tahu. Benda ni sangat-sangat penting. So benda ni nak kena ambil tahu, benda ni nak kena ambil part. So benda ni kena ada, benda ni tak perlu sangat. Okay. So apa yang sangat-sangat penting tu? Sebab bila sampai umur 40 tahun, apa beza dia kalau orang tu beli rumah pada umur 20 tahun? Apa beza dia kalau orang tu beli rumah pada 30 tahun umur dia, pada 40 tahun, pada 50 tahun? Setiap tu ada perbezaan dia. Okay, so tengah hari ni saya nak kongsikan beberapa perkara, beberapa risiko ataupun beberapa benda yang perlu anda ambil tahu. Okay. So saya nak tahu juga siapa yang tengah follow saya punya live ni. Yalah, sebab dah lama tak live, tiba-tiba hari ni saya live balik kan. Okay. So siapa yang tengah follow saya punya live ni, cuba komen sikit. Komen hi. At least saya dah tahulah. Masa ni saya tengok Syamil Kamis. Okay. So jangan lupa juga untuk kongsikan sesi live ni, supaya lebih ramai lagi dapat info, supaya lebih ramai lagi dapat maklumat berkenaan dengan risiko. Asyik fikir risiko je. Kenapa? Nak beli rumah ni ada risiko dia ke? Betul juga, nak beli rumah ni ada ke risiko? Nak beli rumah ni tak ada risiko langsung ke? Okay. So perkara pertama yang saya nak kongsikan, saya nak share, saya nak you all semua faham. Sebab apa? Yang pertama sekali, apa yang you all boleh buat, apa benda yang anda boleh buat adalah, kalau kata kita beli rumah, bila kita beli rumah, yang pertama sekali kita akan tengok dia punya tempoh pinjaman. Kita akan tengok tempoh pinjaman. Betul ke betul? Sebab tempoh pinjaman ni kalau seboleh-bolehnya kita nak semaksimum mungkin. Farah Diba, so umur berapa yang layak beli rumah? As long as you dah mampu untuk beli rumah, dah boleh dah beli rumah, tak ada masalah benda tu sebenarnya. Lagi muda lagi bagus. Sebab apa yang saya nak kongsikan lepas ni? Sebab apa lagi muda lagi bagus? Tapi tak salah kalau orang tu nak beli rumah pada umur 40-an, pada umur 50-an, tak salah. Okey. Saya cuma nak kongsikan apa risiko dia, apa benda yang perlu ambil tahu, apa benda yang perlu ambil berat. Okey. Farhan Razi, salam. Salam bosku. Okey. So seboleh-bolehnya orang yang nak beli rumah ni, dia nak tempoh pinjaman semaksimum mungkin. Kalau kata kerajaan ataupun pihak-pihak negara ni luluskan untuk buat tempoh pinjaman selama 40 tahun, ya, dia nak apply untuk 40 tahun. Okay. So kalau kata dia boleh buat tempoh pinjaman ni sampai umur dia 80 tahun, 90 tahun, mungkin dia akan ambil sampai 80 atau 90 tahun. Sebenarnya you all tahu ke tahu? Tahu ke tak tahu sebenarnya ni? Tempoh pinjaman pihak bank bagi sampai umur berapa? Okay, so tu yang benda yang pertama sekali. Sebab apa? You all kena tahu, you all semua kena ambil tahu. Maknanya tempoh pinjaman yang boleh ambil adalah buat masa sekarang ni adalah selama tempoh 35 tahun ataupun sampai umur 70 tahun. So whichever come first. Contohnya sekarang ni, katakanlah umur anda adalah 25 tahun. So boleh ke boleh untuk ambil tempoh semaksimum mungkin sampai 35 tahun tadi ni? Boleh lah kan? Sebab 25 tambah 35 belum lagi sampai 70. Okay. Lepas tu, katakanlah sekarang ni umur anda dah 40 tahun. So nak ambil tempoh pinjaman selama 35 tahun, boleh ke tak boleh? Jawapan dia pun dah tahu dah. Jawapan dia tak boleh. Sebab apa? 40 tahun tambah 35 dah menjadikan 75 tahun. So maknanya bila dah sampai umur 75 dah tak boleh dah lah. Sebab pihak bank cuma akan boleh finance untuk seseorang tu, finance dia punya financing rumah adalah sampai maksimum sampai umur 70. Okay. So maknanya kalau kata umur pada waktu dia apply financing tu adalah pada umur 40 tahun, so maksimum yang dia boleh apply adalah 30 tahun sahaja. So apa yang akan terjadi 30 tahun? So kalau umur dia 40 apa akan terjadi? Yang pertama sekali yang akan terjadi adalah
bayaran bulanan tu mungkin akan lebih tinggi. Akan lebih tinggi berbanding pada umur yang 35 tahun. Okey. Sebelum saya nak pergi lebih lanjut lagi, tengok Farhan Razi macam mana tarik dan persiapan untuk beli rumah. Untuk tarik persiapan, untuk nak ada trik untuk persiapan beli rumah ketika usia muda, yang ini pun nanti saya akan kongsikan. Sebenarnya saya dah pernah kongsi dah sebelum ni, InsyaAllah, tapi saya akan buat live balik, kongsi balik dengan anda semua berkenaan dengan apa yang patutnya kita buat, apa yang kita kena prepare. Okay? Beli rumah lelong. Beli rumah lelong ni pun ada baik, ada untung, ada rugi dia. Ada baik, ada buruk dia, Farhaniba. InsyaAllah, saya pernah kongsikan sebelum ni, tapi saya akan kongsikan balik semula berkenaan dengan baik buruk pasal rumah lelong. Okay? Tadi yang poin yang pertama tadi adalah berkenaan dengan tempoh pinjaman, tempoh pembiayaan. Tempoh pembiayaan you all, kalau kata umur you 30, dah 40 tahun, maksimum boleh pergi adalah 30 tahun tempoh pinjaman. Sama juga kalau umur tu dah 45, 50, so maksimum goes to 70 years old. So dia tak akan boleh lebih dari yang tu lah. Tu yang pertama yang saya nak kongsikan. Sebab nanti dia fikir, saya dah umur 50 lah, saya nak buat tempoh pinjaman, berapa lama boleh pergi so ini yang kita nak kena tengok. Sebab bila semakin pendek tempoh pinjaman tu, monthly installment untuk bayaran bulanan rumah tu akan semakin tinggi. Faham ke faham? Tu poin yang pertama. Tu risiko yang pertama lah. Risiko yang kedua. Risiko yang kedua saya nak kongsikan pada tengah hari ni. Saya rasa macam dalam slot wanita hari ni pula kan, sebab sekarang dah pukul 12. Tapi saya kat rumah pun jarang tengok wanita hari ni. Okay, tapi benda yang sama lah, sebab wanita hari ni pun buat slot pukul 12. So saya assume ramai lah juga yang tengah follow saya punya live ni, ala-ala slot macam wanita hari ni jugalah. Okay, tapi kita cerita, kita sembang berkenaan dengan hartanah. Okay, so siapa yang follow live ni nak tanya soalan, boleh tanya soalan, InsyaAllah. Kalau kata benda tu berkenaan dengan topik yang saya nak bincangkan, saya akan jawab terus. Tapi kalau ada benda-benda yang saya rasa boleh diguna pakai topik tu, saya akan share untuk next live. Just follow saya punya FB, InsyaAllah saya akan kongsikan. Macam Farhaniba punya soalan lelong, saya akan jawab balik. Saya akan buat satu sesi live pasal lelong. Farhan Razi berkenaan dengan trik dengan persiapan beli rumah, itu pun satu topik yang agak panjang untuk saya nak kongsikan. InsyaAllah saya akan kongsikan semula nanti. Okay, itu benda yang kedua. Risiko yang kedua adalah berkenaan dengan takaful. Okay, takaful. Takaful ni dia punya konsep dia mudah sebenarnya. Dia punya konsep dia orang nampak macam perlu ke tak perlu, tak perlu ke perlu. Sebenarnya takaful ni, nak tak nak, you kena sedia untuk ambil takaful. Okay, so sebab takaful ni, apa yang dia cover dalam tu adalah untuk cover balik financing, house financing, sekiranya terjadi sesuatu kepada orang yang membiayai rumah. Sebab kalau kata you dah beli rumah, you kena ada satu takaful untuk cover balik financing rumah tu. Sekiranya you meninggal, cacat kekal, ataupun TPD. Okay, so meninggal ataupun cacat kekal. So dua benda ni akan pihak takaful akan cover balik financing rumah ni sekiranya terjadi salah satu daripada benda tu lah, ataupun kemalangan dan meninggal. Okay, so kalau kata you ambil you ambil financing rumah ni pada usia yang muda, contohnya pada umur 20-an, bawah daripada 30-an, so should be you punya MRTT, kita panggil MRTT, Mortgage Servicing Term Takaful. So kebanyakannya kalau kita buat Islamic Finance, dia di bawah MRTT. Kalau dia ambil conventional loan, dia akan panggil MRTA. Benda sama je, cuma beza dia satu conventional, satu Islamic lah. Okay, so benda yang pentingnya, bila semakin muda orang tu ambil financing rumah, pihak takaful punya cost pun akan lebih rendah compare dengan orang yang dah umur 40-an, orang yang dah umur 50-an untuk ambil beli rumah dan dia nak finance dia punya takaful. So biasanya tak dapat nak fully finance, ataupun biasanya selain daripada tu mungkin kena loading. So benda-benda ni yang kita nak kena ambil berat, benda-benda ni yang kita nak ambil point. So kalau kata kita memang dah ada purchasing power, kita dah ada holding power, so kita mungkin boleh fikirkan cara yang lain untuk kita nak manage kita punya risiko. Sebab risiko ni pun nak kena manage, risiko beli rumah ni pun nak kena uruskan. Sebab kadang-kadang kita beli rumah, contohnya yang ramai yang saya jumpa, ada yang beli rumah joint loan di antara mak, ayah dengan anak. Sebab dia nak panjangkan tempoh pembiayaan. Okay, so dia nak panjangkan tempoh pembiayaan sebab anak dia masih muda, tapi anak dia tak mampu untuk beli rumah tu. So apa yang dia buat? So dia joint loan dengan ayah dia. So ayah dia dah umur 50-an,
Katakanlah ayah dia dah umur 50. Okay, so on that moment dia nak beli rumah, dia nak panjangkan tempoh, dia terpaksa join loan dengan anak dia. Okay, so suddenly kita tak tahu umur, ajal maut di tangan Tuhan, kita tak tahu. Okay, tiba-tiba kita meninggal. So kita nak tengok takaful tadi tu dia ambil atas nama ayah ataupun atas nama anak. So biasanya pihak bank memang akan ambil atas nama anak. Melainkan kalau ayah dia sanggup untuk bayar premium, ada beberapa premium, cost premium nak kena bayar. Dia macam ni lah, macam rotek kereta lah. Okay, macam rotek insurans kereta. Okay, so katakanlah insurans kereta tu kereta baru. So dia terbalik lah sikit. Bila insurans kereta baru, makin mahal. Bila insurans tu kereta dah lama, dia makin murah. So sama juga dengan takaful ni. Takaful ni semakin muda orang tu, semakin murah sebab risiko dia sangat rendah. Bila umur orang tu dah makin meningkat, so takaful dia makin meningkat, makin tinggi. Mungkin kita ada risiko kematian, risiko sakit, risiko kecacatan, macam-macam lah risiko-risiko yang pihak takaful ambil. So dia berbeza lah benda tu. Cuma risiko ni yang kita nak kena urus. Okay, so itu poin yang kedua yang saya kongsikan. Yang pertama tadi, siapa yang follow saya punya live boleh tulis balik dekat komen. Risiko yang pertama tadi adalah berkenaan dengan tempoh pembiayaan. Okay, maksimum mana yang boleh ambil. Risiko yang kedua adalah risiko takaful. Okay, so rumah ni ada dilindungi oleh takaful ataupun tak. So kalau dilindungi, siapa yang dilindungi takaful tu? Okay, kalau kata joint loan, siapa yang dilindungi? Sebab kalau kita kupas isu joint loan, panjang, sangat panjang. Sebab apa, nanti ada yang akan tanya saya nak joint loan di antara husband and wife, okey ke tak okey? So kalau saya joint loan dengan husband and wife, takaful saya nak ambil macam mana? Saya nak ambil 50% ke 50% ataupun 100-100? Okay, ataupun langsung tak payah ambil. Ataupun ambil 100% atas nama husband, wife langsung tak payah ambil, ataupun sebaliknya. So perlu ke tak perlu saya nak joint loan ni? So tu antara benda-benda risiko yang nak kena tengok balik. So lain daripada itu, kebarangkalian risiko yang seterusnya ataupun risiko yang ketiga yang saya boleh kongsikan pada tengah hari ini, berkenaan dengan beli rumah pada usia 40 tahun. Okay, risiko yang seterusnya dari segi mungkin juga bila sampai pada umur 40 tahun, dia dah selesa pada zone comfort zone. Maknanya bila sampai di comfort zone, dia dah selesa dan dia dah settle kan, dia dah fully settle semua hutang-hutang dia yang ada. Sebab range yang biasa saya jumpa, bila orang tu berumur 20-an, 30-an, dia dalam proses membina hutang. Dia mulalah ada kredit card, personal loan, kereta dan sebagainya. Benda-benda hutang-hutang jahat ni banyaklah hutang-hutang jahat ni. So semua benda dia ada. So pada waktu umur 20-an dan 30-an, dia tak mampu nak beli rumah sebab banyak sangat hutang jahat. Okay, so bila sampai umur 40, dia dah berjaya settlekan semua hutang jahat dia ni, dia nak beli rumah. So nampak sebenarnya apa yang saya nak tunjukkan dengan anda semua adalah sekarang ni, kalau pada umur 20, dia dah tengok satu rumah tu dekat kawasan perumahan yang dia duduk ataupun dia sewa sekarang. Okay, dia tengok rumah tu harga dia dalam mungkin 150,000 pada waktu dia umur 20-an. Tapi dia tak mampu untuk beli rumah tu sebabkan banyak sangat hutang jahat dia, hutang kereta, personal loan, credit card. So dia terpaksa tangguh untuk pembelian rumah. Dia tangguh sampailah umur dia dah mencecah umur 40 tahun. Dan pada waktu tu dia punya cash flow dia sangat power, sangat mantap. Okay, dan pada waktu tu dia dah ada duit, deposit dah ada. So dia dah sampai umur 40-an. Dalam tempoh hampir 20 tahun ni, dia nak beli rumah yang sama, adakah dia akan dapat pada harga yang sama? Itu je soalan saya. Agak-agak rumah yang sama, lokasi yang sama, dia akan dapat pada harga yang sama ataupun tak? Mungkin rupa bentuk rumah tu masih sama. Sebab owner tu duduk daripada umur dia 20. Mungkin rumah yang dia sewa, owner tu baik hati, tak apalah kau sewa. Sebab dia pun memang bayar sewa memang cantik, so tak ada masalah. Dia bayar sewa, sampailah umur dia 40, dia nak tergerak hati nak beli rumah yang dia sewa. So agak-agak rumah yang sama, bentuk yang sama, rumah yang dia duduk dah hampir 20 tahun, dia nak beli pada waktu umur dia 20, harga rumah tu mungkin 150,000, saya ambil contoh. Agak-agak rumah yang sama tu harga dia masih sama ataupun dah lain. Okay, sebab dia mungkin dah cecah, dah naik sekali ganda, ataupun dah naik dia dah naik
mungkin dia akan dah naik jadi 300,000, mungkin dah naik jadi 400,000. Okey. So pada waktu tu itulah risiko yang seterusnya. Maksudnya dia beli pada harga waktu itulah, sebab pada mula-mula dia beli pada harga 150, tapi bila dia dah tunggu sampai 20 tahun, so harga rumah tu dah mencecah dari 300,000 ke 400,000. So risiko dia dari segi harga rumah tu meningkat. So daripada dia dulu dia mungkin hanya bayar sebulan lebih kurang dalam beberapa sahaja, dia cuma bayar sebulan dalam beberapa ratus, tapi sekarang tiba-tiba sebab dah simpan selama 20 tahun, bayaran harga rumah tu dah semakin meningkat, dan pada waktu tersebut dia nak beli rumah, should be monthly installment dia makin tinggi. Sebab satu, yang pertama harga rumah dah meningkat, yang kedua tempoh pinjaman dah tak boleh panjang, yang ketiga dia punya kos takaful dia sangat tinggi. So saya tak salahkan siapa yang nak beli rumah pada umur 40 tahun, tak ada masalah. Sebab ramai juga yang saya jumpa, dia nak beli rumah pada umur 40 tahun, dia nak beli rumah pada umur 50 tahun, tapi dia dah prepare, dia dah bersedia. Sebab dia faham harga rumah dekat situ itulah harga dia. So dia dah bersedia dari segi cash flow. Dia dah ada purchasing power. Maknanya dia ada EPF, dia dah ada simpan duit. So dia bersedia untuk beli rumah tu. Mungkin dia akan buat loan, mungkin dia akan buat margin of financing tu hanyalah 50% daripada harga rumah. Katakanlah harga rumah tu 300,000, mungkin dia buat loan hanya 150,000. Walaupun tempoh tu pendek, bayaran bulanan tu masih lagi rendah, sebab dia berjaya letakkan deposit yang tinggi. Okay, so saya rasa 3 benda yang saya nak kongsikan dengan anda semua. At least anda dapat sesuatu. Saya harap anda dapat sesuatu, okay, daripada apa yang saya nak kongsikan dengan 3 hari ini. InsyaAllah jika ada rezeki, saya akan kongsikan lagi topik-topik yang lain. Macam tadi ada permintaan berkenaan dengan trik untuk beli rumah, berkenaan dengan rumah lelong, okey, untung ke rugi. Okey, so insya-Allah saya akan terus kongsikan dengan anda semua. Semoga kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.